Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kitab Bulughul Maram adalah kitab yang kita nak bincang pada malam ni adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Hadis yang ke-759 daripada kitab Bulughul Maram, katanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma fataha Allah ala rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas fahamida Allah wa athna alaihi thumma qala inna Allah حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, tak kala telah setelah Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan semua orang lalu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan kota Mekah daripada serangan pasukan bergajah. Dan kini dia menyerahkannya kepada Rasulnya serta kaum mukminin. Sesungguhnya sejak dahulu kota Mekah tidak pernah dihalalkan bagi sesiapa pun sebelumku. Dan sejak dahulu kota Mekah dan dihalalkan bagiku hanya dalam sesaat dari siang hari. Sekarang kota Mekah tidak halal lagi bagi sesiapa pun sesudahku. Oleh kerana itu, haiwan buruangnya tidak boleh diganggu, pepohonannya yang berduri tidak boleh ditebang, dan barang penemuannya tidak boleh dipungut kecuali bagi orang yang berniat hendak mengiklangkannya. Dan barang siapa yang orangnya terbunuh, maka dibolehkan memilih salah satu di antara dua alternatif yang terbaik baginya. Lalu Al-Abbas bertanya, wahai Rasulullah, mahu dikecualikan dengan pahung izkir, kerana sesungguhnya kami menggunakan untuk keperluan menutup kubur dan atap rumah-rumah kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kecuali pahung izkir. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Hurairah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kita bahawasanya tak kala Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kota Mekah. Maksudnya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada Rasulullah,
sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menawang dan menakluk kota Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaan Rasulullah membuka khutbahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tahun Fathu Makkah, tahun yang ke-8 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah untuk memerangi penduduk Mekah. Yang akhirnya penduduk Mekah kalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dapat menakluk Mekah pada tahun tersebut. Setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menakluk Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun berdiri dan menyampaikan ucapannya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah di antara sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebelum Rasulullah berkhutbah, sebelum Rasulullah memberi sebarang ucapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah. Jadi kita kalau sekiranya kita ingin berucap, dah kiralah berucap kepada orang ramai ke, ataupun kepada keluarga kita ke, ataupun kepada tim kita ke, maka comel kita memulakan ucapan kita dengan memuji Allah sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurangnya kita ucapkan alhamdulillah ataupun alhamdulillahi rabbil alamin. Waktu kita ingat belaka dah tak perlu ngapa dah. Alhamdulillahi rabbil alamin sekurangnya. Begitu hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Maka dalam ucapan Rasulullah menyebut bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyelamatkan kota Mekah daripada pasukan bergajah. Suatu ketika dahulu pernah satu pasukan bergajah yang datang daripada negara Yaman ke Mekah, tujuannya untuk merobohkan Mekah. Abrahah yang mana dia membina Kaabah di sana. Dia bina Kaabah dan dia mengharapkan orang-orang Arab pakat mari tawaf ke tempat dia. Tapi orang Arab, walaupun kebanyakan mereka itu pada ketika itu telah meninggal agama hak yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan hanya ada segelintir ataupun jumlah yang cukup kecil yang masih lagi beramal dengan agama hak yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun mereka melakukan syirik, tetapi tetap mereka datang mengerjakan haji ke Mekah. Datang mengerjakan haji ke Mekah. Jadi Abrahah marah. Kebetulan Abrahah ketika tu dia mempunyai tentera bergajah. Jangan main tentera dia. Boleh bawa gajah tu. Lepas tu dia mari ke Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghalang tentera bergajah untuk datang ke Mekah. Yang mana dalam surah dalam Al-Quranul Karim ada menceritakan hal tersebut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Tidakkah engkau melihat bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala telah memperlakukan dengan tentera bergajah? Mu tengok tak hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala buat, Allah taala lakukan terhadap tentera bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Ta'ala telah menjadi perancangan mereka itu di dalam kebinasaan? Lalu tu Allah Ta'ala menghantarkan burung ramai, banyak burung Allah Subhanahu wa taala tu yang membawa daripada tanah yang kerah, yang mana batu dan tanah yang kerah yang panah lalu dilemparkan kepada tentera bergajah. Akhirnya tentera bergajah habis mati seperti daun yang dimakan oleh ulat. Begitu yang disebut di dalam Al-Quranul Karim.
Jadi Allah Ta'ala tidak mengizin tentera bergajah untuk datang menceroboh Kaabah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak izin. Tak boleh sampai Mekah. Gajah tu duduk dah nak pergi dah. Tak mau nak pergi dah, tak mau pergi dah gajah. Dah cakap nak buat dengan dia. Maka Allah Ta'ala utuskan burung menghalau tentera-tentera tersebut. Jadi Rasul cerita. Jadi suatu ketika dahulu Allah Ta'ala pernah menyelamatkan kota Mekah daripada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Dan pada hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyerahkannya kota Mekah kepada rasulnya serta kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala mengizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang kota Mekah bersama dengan orang Islam yang sebelum daripada ini Rasul tidak membenarkan tentera bergajah untuk datang menyerang Kaabah. Sesungguhnya sejak dulu kota Mekah tidak pernah dihalalkan bagi sesiapa pun sebelumku. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah pun menghalalkan mana-mana orang yang ingin datang menyerang Kaabah, menyerang kota Mekah. Allah Taala tidak halal, tidak izin sama sekali. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan kepadaku dalam tempoh satu masa yang sekejap. Siang hari, sekadar siang hari itu je. Pada hari itu je Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi penduduk kota Mekah. Itu maksud daripada perkataan Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah menceritakan perkataan Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan dihalalkan bagiku hanya dalam sesaat daripada siang hari. Sekarang kota Mekah tidak halal lagi bagi sesiapa pun sesudahku. Selepas daripada ni Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan kepada sesiapa pun yang menyerang kota Mekah. Mana-mana peperangan yang berlaku di dalam kota Mekah setelah daripada tahun Fathu Makkah semuanya adalah haram, tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan-golongan yang menyerang tanah haram Mekah, dia telah melanggar perintah perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia telah melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala tidak mengizinkan kepada siapa pun untuk menyerang Kaabah setelah daripada Allah Taala hanya izin dalam waktu yang singkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya tanah haram Mekah. Oleh kerana itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haiwan buruangnya tidak boleh diganggu. Binatang-binatang buruang yang berada pada tanah haram Mekah jangan sekali-kali kita ganggu. Kita ni kalau kita pergi Mekah, tak ada dah kijang kita tak pernah jumpa dah. Rusa tak ada dah, kancil tak ada dah, arnab pun kita tak pernah jumpa. Kalau jumpa hak orang pera tu adalah orang hak yang pera. Kambing, kami gurung tak ada dah. Kalau misalnya kami orang pera tu adalah. Baik, cuma hak yang ada sekarang ni, hak yang banyak, hak yang biasa kita jumpa adalah burung pati. Burung pati dia termasuk dalam binatang perburuan. Kena ingat apa hak yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis ni, tidak boleh sama sekali mengganggu binatang perburuannya. Ada sebahagian daripada orang kita ketika pergi Mekah, dia ambak burung pati, dia ganggu burung pati, itu adalah perbuatan yang salah. Kadang-kadang hanya nak takak gambar orang, nak takak gambar dia pakai ambak burung pati supaya burung pati terbang tau. Sebenarnya itu adalah mengganggu binatang perburuan yang berada pada kota Mekah. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah kita terbuat sebelum daripada ni, kalau tidak kita jahil hukum, okey, hak tu tidak menjadi masalah lah. Dimaafkan kalau kita jahil hukum. Kalau kita tahu dah hukum kita buat, maka berdosa. Wajib kita kena bertaubat, wajib kita kena beristighfar. Kadang-kadang tu ramai orang pakat buat tau. Ada tempat kita tak ada mana burung pati, ada 2-3 ekor je. Hak banyak pun dalam rebang orang. Rebang orang takkan nak ambak kita nak takak gambar. Hanya pergi Mekah, duduk tanah haram. Kalau luar tanah haram tak ada masalah. Kalau di Tan'im, hak tu tidak menjadi masalah. Di tempat-tempat yang luar daripada tanah haram, hak tu tidak menjadi masalah. Tanah haram nak pergi ambak burung pati, hak tu tidak boleh. Sebab kita telah mengganggu binatang perburuan yang berada dalam tanah haram. Hukum dia adalah haram. Ini penting kita belajar agar kita mengetahui manakah larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
barulah kita tidak jahil. Kalau sekiranya kita tidak belajar, maka kita tidak akan keluar daripada kejahilan sampai ke mati. Jadi ni kita kena ingat, jangan kita pergi Mekah saat ni tu 5-6 kali dah, tapi dalam masalah mengganggu burung merpati, hukumnya masih lagi belum kita tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pohon-pepohonnya yang berduri tidak boleh ditebang. Jadi semua benda tumbuhan-tumbuhan di Mekah tidak boleh kita kosek. Nak kerak tak boleh, kita nak tebang tak boleh. Cuma ada perbincangan yang panjang lah. Antaranya yang disebut oleh ulama, ni secara ringkas je kita sebut, kalaulah kita nanang, tu tak ada masalah lah. Kita duduk Mekah, kita nanang sawi, kita nanang lada, tu tak ada masalah. Kita nak kerak, kita tanam jagung sebagai contoh, boleh lah. Sebab kita tanam. Tapi kalau pohon yang tumbuh sendiri, walaupun pohon berduri, tetap tidak dibolehkan. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Sebab itulah Mekah tu tanah dipanggil tanah haram. Dan sebab banyak perkara-perkara yang dilarang kita buat di situ, yang mana benda yang dilarang saat itu tidak dilarang. Benda yang dilarang kita buat di situ tidak dilarang, kita buat di kampung kita. Kampung kita kalau dalam tanah kita, ikutlah kita nak tebang pokok benda pun. Dalam tanah kita jangan kita tebang pokok tanah orang aja. Tanah kita tebang, nak tebang benda pun. Tapi di Mekah tak boleh. Tak boleh. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar lagu mana? Tidak boleh pepohon-pepohonnya yang berduri tidak boleh dipotong. Bukan setakat ditebang, potong pun tak boleh. Kalau potong juga ada denda dia. Ada denda dia. Dan barang penemuannya tidak boleh dipungut kecuali bagi orang yang berniat hendak mengiklangkannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam fiqh kita ada perbincangan berkait dengan luqatah. Luqatah ni barang kita jumpa barang orang. Tak jumpa tuang dia, jumpa barang. Barang berharga seperti kita jumpa ratamah ke, gelamah ke, handset ke, kita jumpa cicing ke, jang ke, sebagai contoh. Tu dipanggil benda luqatah. Luqatah ni barang yang tercicir, yang kita jumpa barang orang. Dia ada hukum dia. Dia apabila kita jumpa luqatah, maka ulama berbeza pandangan. Apakah hukum kita mengambil luqatah tersebut? Sebahagian daripada ulama mengatakan wajib, sebahagian ulama mengatakan harus, sebahagian ulama mengatakan sunat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, afdal dia ambil barang tersebut kalau sekiranya dia yakin diri dia saat itu tidak khianat terhadap barang itu. Ambil. Bukan ambil untuk dimiliki, nanti dulu. Ambil dulu. Jadi bermakna sunat, apabila kata sunat, bermakna tidak wajib diambil. Dia tengok piti, ada 50 ya. Piti siapa jatuh? Adakah wajib diambil? Dah wajib ambil. Baik, dan mana comel di antara ambil dengan tidak ambil? Okey, kata ulama mazhab Imam Syafi'i kena tengok atas diri dia. Kalau ambil pakai awak senyak dia, rezeki minallah. Rezeki minallah, jumpa piti 50 ya. Contoh. Maka hak tu tidak boleh diambil. Sebab dia dia tidak meyakini diri dia saat itu menjalankan amanah. Jadi kalau dia ni memang kalau diambil pun dia akan cara moleklah barang tersebut, barang orang, maka afdal diambil. Okey. Ni kita cerita hak yang di tempat kita dulu. Nanti kita cerita di hukum di tanah haram Mekah pula lagi. Jadi apabila kita ambil, maka apa yang diwajibkan kepada kita adalah war-warkan. Lama mana kita kena war-warkan? Selama setahun. Kita war-warkan selama setahun. Mana tempat-tempat hak yang ramai orang, kita war-warkan. Kita tulis. Kalau ni kok kita buat iklan lah. Kita tulis di kertas, kita type di mana-mana, di masjid, di surau, di mana-mana, papan tanda yang orang boleh tengok, masuk dalam WhatsApp, masuk dalam grup tu, masuk dalam grup ni, masuk dalam Facebook sebagai contoh. Kita khabar siapa yang ada hilang pitih sekian, jangan khabar lah nilayang. Kalau takut khabar nilayang, takut orang mari kan, ada orang siapa yang orang yang dok pun ngaku kalau kita khabar jelas. Jadi kalau misalnya jumpa kata okey siapa yang ada hilang gelamah, dah kan boleh jenis lagu mana. Nanti kalau orang telefon apa tu sila hubungi nombor sekian. Baik. Jadi kalau kita buat molek dah, kita wawarkan molek dah, comel dah, kita wawarkan mana-mana tempat hak yang yang pada adanya tuang dia, hak yang hilang tu mari cari, dia akan datang pada tempat tersebut. Baik, kita wawarkan belaka selama setahun, maka ketika tu kita diberi dua pilihan. Antara kita pegang barang tersebut sehingga jumpa tuang dia,
ataupun kita memiliki barang tersebut. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita nak memiliki barang tersebut, mesti kita kena lafazkan, aku memiliki barang ini. Boleh kita memiliki. Ni apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita memiliki. Baik. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, begitu juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya, daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, yang mana Zaid bin Khalid Al-Juhani menyebut, satu ketika ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah. Fasa'alahu 'anil luqatah, dia pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang harta yang dia jumpa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'rif ifasaha wa wika'aha thumma 'arifha sanah. Mung kena kenalkan bekah dia, pengikat dia, patut mung kena wawarkan selama setahun. Fa in jaa sahibuha wa illa fasha'nuka biha. Kalau sekiranya datang tuang dia, maka jelas kena serahkan kepada tuang dia. Tapi kalau tuang dia tidak datang, maka hak tu terserah kepada mung untuk nak buat benda pun. Maksudnya boleh seseorang itu memiliki harta luqatah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kena war-warkan dulu dalam tempoh setahun di tempat-tempat hak yang ada kebiasaan dia, kalau tuang dia hilang dia akan cari tempat-tempat tersebut. Contoh tempat hilang kita tulis, kita type kertas, type belaka di masjid tu, masjid ni hak yang sekitar. Kita zaman kita mudah lagi. Masuk dalam grup tu, masuk dalam grup ni, kita war-warkan supaya hubung kita. Cukup setahun kita buat comel dah, cukup setahun setiap hari kita war-warkan sampai masa tempoh tertentu, seminggu sekali kita war-warkan, sampai masa tertentu sebulan sekali. Cukup setahun masih lagi tak ada lagi tuang dia, maka ketika tu boleh kita memiliki barang tersebut. Tak dosa ke barang? Tak dosa. Hukum lagu tu jadi milik kita lah. Cuma akan datang kalau jumpa tuang dia, jumpa tuang dia, kamu boleh tuang dia, ambo cari dah sampai ke setahun dah jumpa kau, ambo guna ambo ambil gambar lah. Tuang dia kata tak, ambo dah ada halal nak gambar, kena bayar mula. Tuang dia kata dah apa kalau gitu gambar halal ke dema. Baik, dan boleh juga dia nak sedekah ke masjid, boleh, tak ada masalah. Nak bagi kepada pondok ke, nak bagi kepada tahfiz ke, nak bagi kepada masjid, kepada anak yatim pun boleh, tak ada masalah. Cuma kena ingat sama kau kalau jumpa dengan tuang dia akan datang, tuang dia jumpa dah, kita sedekah dah ke masjid. Sedekah dah masjid, tiba-tiba jumpa tuang dia. Kita bukan bawa tuang dia, amba sedekah dah masjid barang nema, tak apa amba nak niat pahala ke nema ah. Tuang dia kata, amba tak ambil pahala, amba nak barang. Mana kita? Kena ganti mula. Sedekah tadi tu dapat kita pahala. Baik. Jadi boleh kita memiliki barang tersebut dan boleh kita bagi kepada orang lain. Ini hak yang dilain daripada tanah haram Mekah. Manakala tanah haram Mekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, mana? Wala tahillu saqitatuha illa limunshid. Tidak halal barang hak yang tercicir melainkan hanya untuk orang yang nak wawarkan, nak cari pemilik dia. Jadi kalau nak wawarkan, siapa kepada tempoh tertentu kita nak ambil macam hak yang kita jumpa barang di tempat selain daripada tanah haram Mekah, hak tu tak boleh. Jadi harta luqatah, hak yang tercicir di tanah haram Mekah, tidak boleh kita memiliki. Walaupun kita jumpa, tak boleh. Baik. Jadi kalau kita nak ambil, kita kena war-warkan selama-lama siapa akan jumpa tuang dia. Nak memiliki tidak boleh. Ia lain hukum harta yang kita jumpa tanah haram Mekah dengan tanah halal. Baik. Cuma kita di sana ni mudahlah. Sebab dia panggil di sana ada maktab al-mafqudat. Dia panggil ada bahagian yang barang-barang hilang. Jadi kalau kita jumpa benda barang, kita pergi atas situ lah. Dan kita sendiri pun kalau kita hilang barang, kita cari situ. Kalau ada rezeki, ada lah. Kalau tak ada rezeki, ada lah. Baik. Tapi hak lepas-lepas dah hak kita hilang barang, tak pernah jumpa pun. Hamba beberapa kali pernah hilang. Handset dah tahu berapa kali. Handset ni, hak sosok ni pun hilang juga. Handset berapa kali yang berhilang. Beg pitih berapa kali hilang. Duit pitih pun berapa kali hilang. Sebelum daripada ni lah. Pernah lah kita hilang. Beg pitih habis, ngeleseng-leseng habis hilang. Kita pergi cari kat maktab al-mafqudat, dia ada kawasan dia, kita tahulah. Kalau kita tak tahu, tanyalah mutawif. Kalau kita pergi umrah ke, kita pergi haji, handset ke, kita pergi tanya situlah. Kalau ada rezeki adalah.
Kalau tak ada rezeki memang tak jumpa lah. Tapi hak hamba bagi cari memang tak jumpa, tak ada lah. Baik. Jadi kalau ni mudah lah kalau kita jumpa barang apa semua sekali, tengok barang berharga, kata situ je. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi barang siapa yang orangnya terbunuh. Okey, ada satu kaum, keluarga dia terbunuh. Salah seorang daripada kaum dia terbunuh. Satu kabilah, salah seorang daripada kabilah dia terbunuh. Terbunuh ni maksudnya dibunuh oleh orang lain. Maka dibolehkan dia memilih di antara dua perkara. Sama ada mengambil dia ataupun bunuh balah. Dia nak ambil dia pun tak apa, ataupun nak bunuh balah pun tak apa. Baik. Apabila Rasulullah khabar kepada para sahabat begitu, tak boleh konsep pokok-pokok yang tumbuh dalam tanah haram Mekah, maka ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abbas, bok saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia kata, wahai Rasulullah, kecualikan al-idkhir. Idkhir ni adalah satu pohon yang diguna oleh orang Arab ketika itu untuk dijadikan atap rumah dan dijadikan kayu yang menutupi bahagian kubur. Kalau tanam orang kan kita tak kayu kan, maka dia ambil pokok tersebut, dia letak di atas kawasan yang nak tutup saat ni. Ketika nak menguburkan jenazah ataupun mayat. Jadi apabila Rasul kata tak boleh nak kosek pun pokok, maka Abdullah bin Abbas, pak dari Rasul, minta Rasul mengecualikan daripada larangan tersebut pokok idkhir. Pokok idkhir, pokok di sanalah. Baik. Tapi orang tak guna dah buat atap pokok idkhir lah ni. Ni cara dululah. Orang buat atap dengan atap-atap macam tempat kita dengan semi belaka dah lah ni. Jadi kerana sesungguhnya kami menggunakannya untuk keperluan penutup kubur dan atap rumah-rumah kami, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan pokok izkir tersebut. Rasulullah mengecualikan pokok tersebut. Jadi kalau pokok izkir tidak menjadi masalah, boleh kita kerak, boleh kita ambil walaupun berada dalam tanah haram Mekah. Hadis muttafaqun alaih. Seterusnya katanya, wa an Abdullah bin Zaid وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة متفق عليه. Maksudnya daripada Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam telah mengharamkan kota Mekah dan dia telah berdoa kepada penduduk Mekah. Dalam hadis ni Abdullah bin Zaid menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah pernah bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam dia mengharamkan kota Mekah. Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai tanah haram. Itu maksud dia. Dan Nabi Ibrahim telah berdoa kepada penduduk Mekah. Baik. Namun di sana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Makkah harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas." Sesungguhnya Mekah ni Allah Taala yang telah mengharamkannya dan Mekah ni bukanlah diharamkan oleh manusia. Okey, dalam hadis yang lain. Hadis ni Rasul menyebut Nabi Ibrahim yang mengharamkan Mekah. Okey, maksud dua hadis ini sebenarnya tidak bercanggah. Maksudnya bukanlah pada hakikatnya Nabi Ibrahim yang mengharamkan Mekah, tetapi Allah Ta'ala yang mengharamkan Mekah. Allah Ta'ala yang menentukan bahawasanya tanah haram Mekah itu adalah tanah yang suci. Allah Ta'ala yang menentukan. Allah Ta'ala yang mengharamkan. Tidak ada manusia pun yang mengharam Mekah. Manakala hadis yang Rasulullah khabar Nabi Ibrahim yang mengharamkan Mekah adalah maksudnya Nabi Ibrahim yang menzahirkan, yang menyatakan kepada manusia bahawasanya Mekah ini adalah tanah haram yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah
kita kata lagu mana? Mekah tanah suci. Tanah suci itu sebenarnya tanah haram lah, tanah yang dihormati. Ada beberapa perkara yang boleh kita buat pada tempat lain, tapi tidak boleh kita buat di Mekah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya Nabi Ibrahim pernah berdoa untuk penduduk Mekah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana billahi warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Maksudnya adalah, ingatlah, sebutlah ya Muhammad ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni Mekah, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani seksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada penduduk Mekah di dalam makanan dan minuman mereka. Kita kalau kita pergi Mekah pada hari ni, kalau musim durian kita boleh makan durian sana. Kalau musim rambutan, sebelum PKP ni PKP ni mungkin orang ada naik. Orang dah tanam durian sana. Hamba duduk pernah lah duduk Mekah lama juga lah duduk Mekah. Baik. Jadi kita pergi di pasar raya lah ada durian. Ada durian, rambutan ada, duku ada, dokong ada jual. Orang-orang kita buat naik jual sana. Ada belaka. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tu di antara tanda keberkatan yang kita dapat tengok zahir depan mata kepala kita, hasil daripada doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk Mekah. Baik. Yang mana keberkatan di Mekah, makanan ke, buah-buahan ke, minuman ke, sebenarnya bukan hanya dirasai, dikecapi oleh orang beriman, bukan juga orang kafir. Cuma orang kafir penghujung dia adalah neraka. Dan neraka adalah sejahat-jahat, seburuk-buruk tempat kembali, sebagaimana hak yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, sesungguhnya aku telah mengharam oleh aku akan Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Sebab itulah kita ada dua tanah haram. Satunya tanah haram Mekah, yang keduanya adalah tanah haram Madinah. Tanah haram Mekah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala tanah haram Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan, yang menjadikan tanah haram Madinah. Madinah ada tanah haram ni. Lebih kurang dalam dia akan nanti kita akan baca hadis yang lepas daripada ni. Tanah haram Madinah adalah di antara Bukit Air dan Bukit Thawr. Madinah tu dia ada satu bukit, nama dia Bukit Air, lepas tu Bukit Thawr. Maka antara dua bukit tersebut adalah tanah haram Madinah. Lebih kurang dalam lingkungan 15 km je, lebih kurang gitu je lah. Baik. Katanya lagi, sesungguhnya aku menjadikan aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah, menjadikan Mekah itu sebagai tanah haram. Nah, cuma hukum tanah haram Mekah dengan tanah haram Madinah ada tempat hak yang sama dan ada hak yang tidak sama. Nah, bukan semua samalah. Sebagai contoh, dalam masalah harta hak yang tercicir tadi, kita kata luqatah tadi, hak yang kita jumpa, kalaulah di tanah haram Madinah, kalau kita jumpa dia tidak sama dengan tanah haram Mekah. Tanah haram Madinah sama dengan hak yang kita jumpa barang di tempat-tempat yang lain. Jadi kalau kita ambil, kalau kita war-warkan sehingga setahun masih lagi tidak jumpa dengan tuang dia, maka kita boleh memiliki barangan tersebut.
Baik. Cuma tanah haram Madinah ni adalah kita tidak boleh ganggu binatang perburuan dia. Kita tidak boleh kerah ikut dang tanaman dan pokok-pokok yang tumbuh di tempat tersebut. Begitu. Baik. Dan ada sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya tidak boleh kita mengeluarkan pasir ataupun tanah daripada tanah haram Madinah. Okey, ada juga pandangan sebahagian ulama sebut begitu. Sama juga benda pasir yang berada pada tanah haram Mekah nak balik kampung tak boleh. Amba ingat tok amba duk cerita orang-orang tua dulu kalau dia pergi Mekah, kalau dia pergi Mekah lipa dia kata tak belaka nak balik ke lipa ke tak, setengah pakai tinggal terus lipa, takutnya buat balik pasir. Takutnya buat balik pasir sebab takut salah tanah haram kan. Baik. Lalu tu kata Nabi SAW lagi, dan aku mendoakan keberkatan pada gantangnya dan cupoknya. Aku berdoa pada cupoknya dan pada gantangnya. Dua kali ganda apa hak yang didoakan oleh Nabi Ibrahim kepada penduduk Mekah. Nabi Ibrahim berdoa agar Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada makanan atau keberkatan pada makanan, minuman, buah-buahan di Mekah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Ta'ala beri keberkatan dua kali lagi berbanding dengan apa yang didoa oleh Nabi Ibrahim kepada penduduk Mekah. Sebab itulah di Madinah penuh dengan keberkatan. Orang yang tidak pernah tinggal di sana dia tidak akan mengecapi keberkatan tersebut. Tapi orang yang pernah bermukim, tinggal lama di Madinah, dia akan melihat zahirnya keberkatan pada perniagaan, pada makanan, pada minuman, berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah. Hadis muttafaqun alaih. Seterusnya katanya wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr, rawahu Muslim. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Madinah adalah kota suci yang terletak di antara bukit Air dan bukit Thawr. Dia adalah bukit Air, bukit Thawr. Kita lah ni mudah je, kita buka dalam Google, tulis je. Mana bukit Air dan bukit Thawr. Semuanya yang berada di antara dua bukit tersebut adalah tanah haram Madinah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya gambaran ibadat haji dan masuk Mekah. Okey, kita masuk dalam bab baru iaitu babu sifatil hajj wa dukhuli Makkah. Bab pada membincangkan tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimanakah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah. Dan hadis ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ni panjang. Sela hadis ni. Sela. Dan hadis ni adalah hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang menceritakan secara terperinci bagaimanakah pelaksanaan ibadat haji yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali, boleh dikatakan banyak, hampir ke semua. Hampirlah, bukan merangkumi ke semua. Maksudnya banyak sekali berkait dengan pelaksanaan ibadat haji dapat kita ambil daripada hadis ini. Jadi untuk malam ni kita tidak sempat untuk kita bincang hadis ini. InsyaAllah kita akan bincang hadis ini pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keikhlasan pada perkataan dan perbuatan kita. Semoga sama-sama dapat mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam.
اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين